Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masih lagi pada bab yang keempat. Pada kali ini kita akan membincangkan subtopik 4.5 iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Okey. Mari kita belajar menghubung kaitkan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kelahiran, mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus, mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula, menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan. Okey, kita belajar hatta bayi yang di dalam kandungan juga mempunyai hak, dan kita tidak ada hak untuk membuang bayi yang ada di dalam kandungan. Okey, baik. Mengapakah pengambilan nutrien wanita hamil berbeza dengan wanita yang tidak hamil? Anda telah mempelajari cara fetus mendapatkan nutrien dan oksigen daripada ibu pada subtopik 4.4. Okey, wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatan dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Okey, keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Raja 4.20 menunjukkan keperluan kalori dan nutrien diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari. Sebab itu kita jangan heran bagi wanita yang hamil ini, dia kena kuat makan sebab dia makan untuk memenuhi keperluan kalori untuk diri dia dan keperluan kalori untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Contohnya, kalau keperluan bagi karbohidrat, wanita hamil dia memerlukan sampai 11,592 kilojoule. Wanita yang tidak hamil dia hanya memerlukan 9,450 kilojoule. Itu keperluan bagi karbohidrat. Okey, kalau keperluan protein pula, wanita hamil dia memerlukan 85 gram, manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 39 gram saja. Okey, keperluan kalsium wanita hamil memerlukan 1,000 hingga 1,500 mg. Wanita tidak hamil dia memerlukan 400 hingga 500 mg. Okey, vitamin A pula, okey, wanita hamil dia memerlukan 900 mikrogram. Wanita tidak hamil dia memerlukan 750 mikrogram. Ferrum wanita hamil dia memerlukan 15 mg, wanita tidak hamil dia memerlukan 10 mg. Vitamin C wanita hamil memerlukan 50 mg dan wanita tidak hamil dia memerlukan 30 mg. Kalau kita lihat sini, antara keperluan bagi wanita yang mengandung ini, keperluan dia yang paling tinggi adalah pertama adalah, kalau kita lihat sini, perbezaan paling tinggi adalah pertama adalah protein. Dia keperluan hamil dia 85, tidak hamil 39 lah. Okey, beza dia hampir 50, 49 gram. Lebih kurang begitulah. Okey, 45 gram. Manakala bagi kalsium ini adalah yang paling tinggi. Kalsium paling tinggi. Yang tidak hamil 400 ke 500, tapi wanita hamil dia perlukan 1,000 sampai 1,500. Kenapa dia perlukan kalsium? Sebab kalsium ini sangat penting untuk pembentukan tulang pada bayi tersebut. Protein ini juga penting untuk pembentukan otot-otot yang ada pada bayi tersebut. Yang diperlukan dalam yang lain-lainnya, kadar dia tidak begitu banyak sebab dia masih lagi dalam kandungan. Yang paling penting adalah pembentukan bagi tulang, pembentukan bagi otot, pembentukan perkembangan otak dan sebagainya. Sebab itu ferrum diperlukan, vitamin C ini juga amat juga diperlukan. Okey, seterusnya, gizi wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Rajah 4.21 menerangkan kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Kita ambil contoh. Okey, pertamanya kita ada serat. Okey, contohnya kita ada bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan lah.
Ini penting untuk mencegah wanita hamil ni daripada mengalami sembelit. Kebanyakan wanita yang hamil ini pada akhir-akhir kehamilan dia mengalami satu kesukaran untuk membuang air besar. Sembelit itu berlaku sebab kebanyakan keperluan dia tadi kebanyakannya dialihkan, dibagi kepada bayi dalam kandungan. Sampai dia sendiri kekurangan bagi kandungan-kandungan ini. Jadi serat ini juga sangat diperlukan. Okey, dan lepas tu kita ada ferum, contohnya kita ada hati daging merah, ikan. Fungsi untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada mengidap anemia. Lepas tu kita ada karbohidrat dan lemak, contohnya kita ada nasi, roti, mentega dan keju. Fungsi membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Tidak semestinya jika dikatakan keperluan dia tinggi, jadi kita mengalahkan wanita hamil ni dia memakan nasi dengan banyak. Tapi sebenarnya kalau makan nasi yang banyak juga boleh menyebabkan gula tinggi dalam darah, boleh menyebabkan kepada obesiti. Jadi tidak digalakkan banyak sangatlah. Makan ala kadar. Sebab kalau makannya, kalau keperluan karbohidrat dia banyak, jadi pastikan juga saya seorang juga banyak. Okey, kita lihat di bawah. Itu vitamin C. Keperluan vitamin C kan buah-buahan banyak. Kalau keperluan lemak ni macam mana? Adakah dia perlu banyak semasa? Ya, lemak adalah sangat bagus sebenarnya. Antara lemak bagus kita ada mentega, kita ada minyak kelapa sawit, minyak kelapa darah. Okey, itu adalah antara minyak-minyak yang bagus. Yang tak bagusnya adalah contohnya macam margarin. Itu antara kandungan minyak tak bagus. Margarin, kita ada creamer. Itu antara tak bagus. Susu pekat manis itu tak bagus sebab dia mengandungi triglycerida yang boleh menyebabkan kepada keradangan. Sama juga dengan nasi tadi. Kalau makan nasi terlalu banyak, nasi mengandungi gluten. Gluten ini boleh menyebabkan keradangan setengah organ yang di dalam badan kita. Dan dia adalah merupakan punca kepada ibu kepada segala penyakit yang ada dalam badan kita. Bukan saja gula pasir, gula yang terdapat di dalam nasi ni juga membahaya kalau diambil dalam consumption yang sangat banyak. Okey. Contohnya vitamin C. Okey, vitamin C contoh buah-buahan seperti buah jambu, kubis, tomato. Fungsinya adalah untuk menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Ini penting vitamin C. Lepas tu kita ada asid folik. Contohnya kita ada brokoli, ayam dan kacang tanah. Fungsinya penting untuk pengembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Bagi protein pula, kita ada contohnya kita ada ayam, daging, ikan, susu, keju. Fungsinya penting untuk pertumbuhan sel-sel baharu dalam fetus. Jadi apakah kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil? Ini ditanya dalam tu. Ini adalah kelas makanan dia. Yang paling bawah ni adalah keperluan bagi kalsium dan fosforus. Contohnya kita ada yang murahnya kita ada ikan bilis lah. Kita ada ikan bilis, kita ada keju, kita ada susu. Fungsinya adalah untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita yang hamil. Kebanyakan wanita yang hamil ini dia mengalami kekurangan kalsium di dalam badan. Sebab apa dia mengalami kekurangan? Sebab kebanyakan keperluan kalsium dia tadi dialihkan untuk kepada si bayi. Sebab itulah wanita yang hamil ini dia perlu mendapat keperluan kalsium yang tinggi. Kalau tak mampu nak beli keju, makan ikan bilis tu setiap hari. Gorengkan dia. Tak jadi masalah. Jangan takut goreng dengan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dia bagus. Yang tak bagus adalah minyak kelapa sawit itu diguna berkali-kali sampai 3 kali. Jangan menggoreng dia lebih daripada 3 kali. Itu akan menyebabkan komponen minyak kelapa itu dia rosak. Rosak. Tak perlu kita menggunakan minyak jagung. Minyak jagung tak bagus. Bila dia kena panas tu, komponen dia rosak. Sama juga dengan minyak corona, minyak bunga matahari, ada macam-macam tu lah. Tapi minyak kelapa sawit kita bagus. Okay? Minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dah semestinya lah. Okay? Tapi kalau nak murah, pakai minyak kelapa sawit saja. Okey, dan wanita hamil juga tidak harus merokok, mengambil alkohol dah.
kesan mengambil rokok, minuman beralkohol dan dadah bagi wanita hamil diterangkan pada jadual 4 bulan 4. Ini adalah kesan dia. Kalau kita lihat rokok, dekat petanda rokok itu dah ada diberi di situ amaran. Bagi orang yang merokok, wanita yang merokok akan menyebabkan bayi pramatang. Pramatang tu maksudnya bayi itu dia mengalami keguguran pada umur 2 bulan dan ke atas. Jadi kita kalau wanita hamil ni elakkan daripada merokok. Dan bagi suami-suami pula, elakkan diri merokok di depan wanita yang hamil. Khususnya kepada lelaki-lelaki ini yang biasanya duduk dekat kedai-kedai makan itu, yang biasanya merokok itu, sila pandang kiri kanan. Kalau ada wanita, kalau ada budak-budak di dalam tu, tolong jangan merokok, sebab asap rokok anda tu boleh membawa mudarat kepada orang lain. Contohnya kesan rokok ini, bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Risiko kematian bayi semasa kelahiran juga berkemungkinan tinggi. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencah akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang dan keguguran fetus juga mungkin berlaku. Itu kalau rokok. Macam mana juga bagaimana pula dengan minuman beralkohol? Bayi berkemungkinan mengidap sindrom alkohol fetus. Bayi itu jadi ketagih pada alkohol pula. Fetus berkemungkinan terencat. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung juga berkemungkinan musnah. Ya, itu yang tak bagusnya. Jadi wanita yang mengandung ini elakkan benda inilah. Dan semestinya dadah. Fetus berkemungkinan cacat. Bagi yang ibu-ibu yang ada yang ketagihan dadah, biasanya dia susah dia nak mengandung lah. Ada mengandung boleh menyebabkan kecacatan. Lihat, ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom fetus adalah seperti dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala bersaiz kecil dan tercak akal dan rupa paras yang cacat. Cabaran minda, mengapakah menjalani ujian X-ray tidak baik untuk wanita mengandung? Kenapa? Sebab X-ray ini biasanya dia akan memusnahkan sel-sel darah putih yang ada di dalam badan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga boleh menyebabkan radiasi pada perkembangan bayi. Sebab perkembangan bayi kan di dalam badan. Jadi terkena sinar X-ray lagi, dia akan menyebabkan kepada dia akan mengganggu kepada proses perkembangan bayi. Baik, kepentingan susu ibu. Bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan pejal. Bayi hanya bergantung pada susu sebagai sumber nutrien mereka. Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada segala penyakit. Hubungan bayi dengan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Dan pahadaman bayi adalah lebih baik dengan minum susu berbanding dengan susu formula. Jadi persoalannya sampai bila baiknya bagi bayi itu menyusui ibu. Kalau yang sebaiknya adalah sampai 6 bulan ataupun sampai 2 tahun. Paling baik adalah sampai 2 tahun. Sebab apa? Sebab susu ibu ni dia mengandungi semua makanan yang ada terdapat yang diperlukan oleh bayi. Itulah bezanya ibu yang memberi susu tin, susu tepung formula kepada bayi tadi berbanding dengan susu daripada susu ibu. Kalau susu ibu itu, kalau dia masuk dalam sistem pahadaman bagi bayi, dia akan tercerna dengan lengkap. Sebab apa? Kesemua susu itu, keperluan nutrien pada susu itu semuanya diperlukan oleh bayi. Dia berbanding dengan susu formula yang dibeli di pasaran. Yang mana susu ini adalah daripada susu lembu yang diproses, dicampur lagi ada formula dia. Yang mana apabila dia masuk di dalam sistem pahadaman bagi bayi ini, dia tidak tercerna dengan lengkap. Bila dia tidak tercerna dengan lengkap, dia juga boleh menyebabkan sembelit bagi bayi itu. Itulah beza dia menyebabkan sembelit. Bagi yang menyusui ibu tu, kebanyakan bayi tu dia jarang untuk dia berak. Dia jarang berak sebab susu itu diperlukan 100% oleh bayi.
dia jarang berak. Berbanding dengan susu tepung ini, bayi akan kerap berak lah. Dia kerap berak sebab daripada susu ni kan, susu tepung. Jadi adalah lebih baik kalau bagi susu bagi bayi ini sampai umur dia 2 bulan. Itu yang paling baik lah. Yang paling bagusnya, yang paling baiknya juga dia boleh mengeratkan mengeratkan hubungan lah di antara ibu dengan bayi. Apabila diberi susu ibu kan, bayi itu dia akan lebih dekat kepada ibu tadi, dan susu ibu dia dah tentu dia mengandungi semua nutrien, dan dia juga mengandungi antibody daripada ibu tadi. Selagi bayi itu mendapat susu daripada susu ibu dia, selagi itu dia akan dapat antibody daripada ibu dia. Antibody itu betul lah. Baik, wanita hamil perlu juga menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada di dalam kandungannya mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi. Apabila dah tahu diri mengandung tu, jadi ibu perlu dia mencari medium yang terbaik lah untuk dia mendapatkan semua kandungan nutrien yang diperlukan lah untuk bayi yang lahir lah. Tetapi kalau kebanyakannya kalau di Malaysia ini, bagi ibu yang mengandung ini, bila dia berdaftar dengan pejabat kesihatan, pejabat kesihatan dia akan memantau yang mana ibu ini dia akan pergi periksa lah, dia akan pergi cek, berjumpa dengan doktor, berjumpa dengan nurse, dan mereka juga dibekal dengan pel-pel tambahan untuk tak lain tak bukan adalah untuk kebaikan fetus di dalam kandungan tadi. Menjadi tanggungjawab semua bagi ibu-ibu ini dan ibu bapa-bapa ini, apabila ibu mengandung ni adalah menjadi tanggungjawab dan amanah kepada semua ini untuk memastikan yang mana kandungan yang bayi yang ada di dalam kandungan juga mendapatkan hak yang sepatutnya untuk dia membesar. Selain daripada makan minum, dia juga ada hak dia untuk mendapatkan kasih sayang, sebab itu adalah amanah daripada Tuhan kepada kita. InsyaAllah kita amalkanlah. Baik, praktik formatif 4.5, kita pergi kepada latihan. Okay, yang pertama, mengapakah wanita hamil memerlukan jumlah nutrien yang lebih banyak berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ini pun kita dah bincang tadi. Kenapa wanita hamil dia memerlukan jumlah nutrien lebih banyak? Sebab nutrien tadi bukan saja diperlukan untuk wanita yang hamil, nutrien ini juga diperlukan untuk disalurkan kepada bayi yang ada di dalam kandungan. Sebab itu nutrien dia perlu banyak. Soalan yang kedua, mengapakah gigi dan tulang wanita hamil lebih mudah mereput berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Yang seperti mana yang kita lihat tadi, keperluan wanita yang tidak hamil dia hanya memerlukan sampai 400 sampai 500 mg. Tetapi bagi wanita yang hamil dia memerlukan sampai 1000 ke 1500. Dan kebanyakan keperluan bagi kalsium yang diperoleh oleh ibu itu dia tidak mencukupi. Bila keperluan kalsium dia tidak mencukupi, keperluan kalsium tersebut disalurkan kepada anak. Kebanyakannya disalurkan kepada anak. Bila disalurkan kepada anak, jadi saluran kalsium itu tidak mencukupi untuk diri individu ibu itu. Jadi ini menyebabkan pembentukan gigi dan tulang wanita itu dia mudah mereput lah pada kala dia hamil. Jadi inilah yang perlu langkah berjaga-jaga bagi wanita hamil, iaitu keperluan kalsium dia perlulah cukup. Berapa keperluan dia? Sampai 1000 ke 1500. Kalau biasanya minum susu kalau biasa minum susu itu 1 gelas, sekarang dia kena minum antara 1,5 gelas ataupun sampai 2 gelas susu segar. Susu segar, bukannya susu pekat manis, bukannya susu cair. Itu bukan susu cair, susu pekat manis itu bukan susu. Itu adalah gula. Perlu bezakanlah. Itu bukan susu.
Okey, yang ketiga, bandingkan kesan penyusuan ibu dengan penggunaan susu formula terhadap pengembangan bayi. Ada beberapa perbezaan dia. Pertama adalah penyusuan susu ibu memenuhi kesemua keperluan nutrien bagi bayi dalam kandungan, manakala susu formula tidak memenuhi kesemua keperluan bagi bayi dalam kandungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah penyusuan susu ibu lebih mengeratkan hubungan di antara ibu dengan bayi. Kalau susu formula tidak mengeratkan hubungan di antara susu dengan bayi. Okey. Yang ketiganya adalah antibodi bagi bayi tadi akan diperoleh melalui susu ibu. Tetapi susu formula tidak mengandungi antibodi yang diperlukan oleh bayi. Itu adalah perbezaan dia. Ada 3. Okey, setakat itu saja. Jika ada sebarang persoalan, boleh melalui saya atau melalui kepada guru kelas yang diajar masing-masing. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.